Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semuanya. Moga-moga dikurniakan kesihatan yang baik di samping keluarga yang tercinta. Baik, kita ambil sedikit masa untuk berbincang dalam bengkel online matematik SPM kali ini yang dibawakan secara live menerusi rangkaian media sosial FB, Facebook. Okey, sesi bedah dan rawat bersama Cikgu Azmi tentang topik yang agak popular dalam SPM Kertas 2 Matematik, iaitu kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, bagi tingkatan 4 yang mengikuti siaran secara live ini, topik ini juga anda belajar di silibus tingkatan 4 KSSM, iaitu tajuk graf gerakan bab yang ke-7. Jadi dia ada kaitan. Okey, bolehlah anda sedikit sebanyak dapat ilmu untuk kita meneruskan pembelajaran kita walaupun kita berada di rumah. Baik, kalau dah sedia, kita akan mulakan sekarang bengkel kita. Okey, kita akan bincang, kita akan tengok dua soalan SPM dan kita akan tengok macam mana dari segi pemakahan, kat mana kesilapan pelajar. Dan kalau ada nak bertanya nanti boleh tuliskan di ruang komen. Saya harap saya tak tertinggal ruang komen ni. Okey, kalau ada pertanyaan boleh tanya dekat ruang komen tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mula sekarang. Okey, kita pergi soalan yang pertama. Sebelum tu, okey, apakah topik ini sering ditanya dalam SPM? Jawapan dia ya, memang sering keluar dalam SPM kertas 2. Sekitar dalam kalau ikut susunan dalam soalan yang ke-11, ke-9 atau 10 itulah. Okey, 11 biasanya metrik lah. Okey, jadi biasanya memang keluar. Tak pernah lagi tak keluar kan. Jaranglah, biasanya keluarlah semua. Dia akan keluar. Jadi topik ni biasanya menawarkan markah sebanyak 5 atau 6 markah. Okey, walaupun dia 5 atau 6, tetap banyak juga tu markah tu kan. Jadi kita nak pastikan supaya topik dalam SPM tu kita dapat kuasai. Jadi untuk hari ini kita akan membincangkan dengan topik tentang topik kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, jadi yang mana kadang-kadang ada pelajar yang mengalami masalah tentang topik ini. Mungkin dia fobia dengan graf kan. Dia tak tahu nak cari nilai V, nilai T sebagainya lah. InsyaAllah kita akan cuba berungkaikan di malam ni. Mudah-mudahan pengisian pada malam ni dapatlah dimanfaatkan untuk persediaan menghadapi SPM nanti insyaAllah. Baik, soalan yang pertama Okey, soalan pertama. Saya cuba jap setting jap dalam laut Okey, kita pergi soalan pertama Okey, soalan pertama, ni contoh soalan SPM lah. Okey, Rajah 1 menunjukkan graf jarak masa bagi pergerakan suatu objek. Objek itu bergerak dari O ke R dalam tempoh 90 saat. Jadi dalam situasi macam ni, pertama sekali pelajar kena tahu dalam topik ni kita diberi penekanan tentang dua jenis graf, iaitu graf jarak masa, satu lagi graf laju masa. Jadi pelajar kena tahulah apakah perbezaan antara dua graf tu. Okey, so kalau tengok dekat dalam rajah ni, graf jarak masa biasanya memanglah dekat bahagian paksi Y ni. Kalau tengok sini guna pen lah, ada pen pun. Okey, dekat sini kan. Ni jarak kan. Ni jarak lah. Yang ni masa. Biasanya dekat paksi X tu masa lah. Dekat paksi Y tu adalah jarak. Dan jarak tu biasanya dalam, kalau tak kilometer, meter lah. Okey. Sebab tu kita kena pastikan, kita kena juga tahu bagaimana kita nak menukarkan unit daripada kilometer ke meter, meter dan ke kilometer dan sebagainya. Okey, itu yang pertama lah. Jadi cara baca graf, mungkin siapa yang mungkin dah terlupa kan, cara baca graf tu ialah kalau kita tengok dalam rajah ni kan, yang sini ke atas ni, kita baca untuk jarak lah kan. Ni kosong, sini 25 meter, yang ni 36 meter. Tu bacaan jarak. Okey, manakala bacaan untuk masa ialah melintang macam ni. Ni melintang ni bacaan untuk masa lah. Okey. Ni 30 saat, 60 saat, 80 saat. Bergantung kepada unit yang dia bagi kat sini. Kalau awak tengok tu ni S kan. Ini S kan. Tu saat dah. Kalau dia bagi dalam M kecil tu, minit. Jadi kita kena tahu jugalah. Kena pastikan kita faham apakah yang dipaparkan dalam soalan supaya unit tu kita tak tersilap dalam pengiraan nanti. Okey, baik, kita ada 3 soalan kat sini. Yang soalan pertama, kita akan bagi soalan pertama dulu, iaitu ni dia.
Nyatakan tempoh masa dalam saat objek itu berhenti. Okey. Objek yang sedang bergerak, dia ada jarak dengan juga masa kan. Okay, jadi sekarang ni dalam soalan tu dia katanya tempoh masa dalam saat objek itu berhenti. Okey. Kalau kita tengok dalam rajah ni, ini dia bergerak lah. Dia mula bergerak kan. Dia bergerak. Okey. Pada ketika saat dia 30 saat ni. Ni kan. 30 saat ni kan. Objek tu dikatakan mula berhenti, betul tak? Kan? Sebab apa dia berhenti? Sebab kalau tengok dia punya graf ni mendata kan. Mendata maksudnya dia sedang berhenti lah. Okey. Jadi pada saat yang ke-30 objek itu berhenti. Okey. Okey, sekarang tempoh masa dia. Tempoh masa dia. Berapa lama dia berhenti kat sini? Berapa lama dia berhenti tu? Jadi kita nak macam mana? Kita tolak lah kan. Okey sebab dalam situasi ni P ke Q ni, awak tengok graf tu mendata. Itulah tempoh dia berhenti kan. Jadi untuk cari tempoh masa dia, tentulah kita ambil yang depan ni 60. Jadi kita ambil 60 lah. 60 kan, 60 ni tolak dengan 30. Okey, yang depan tolak yang belakang. Yang depan tolak yang belakang. Jadi kita boleh dapat berapa ni? 30 meter 30 meter pula Dia nak masa je kan. Jadi 30 saat. Boleh? Okey. Okey, boleh soalan pertama? Biasanya untuk objek yang sedang berhenti, memang dia punya graf tu mendata lah, menunjukkan dia tak bergerak lagi, dia sedang berhenti. Berapa lama tempoh tu kita akan ambil saat ataupun masa yang di hadapan tolak masa yang belakang. Dalam kes graf ni kita tengok masa kat depan dia paling depan dekat kan. Dia ni tempoh berhenti ni. Yang ni yang mendata ni tempoh dia berhenti. Kan? Dia berhenti kan. Jadi maksimum dia 60, minimum dia 30. Tentulah kita ambil 60 tolak 30. Okey. Kalau awak ambil 30 tolak 60, depan tolak yang belakang tolak depan, dia akan jadi negatif tau. Negatif 30 saat. Mana ada masa negatif. Okey. Jadi sebab itu kena fikir logik juga Jadi biasanya kita ambil yang depan tolak yang belakang lah. So jawapan kita adalah 30 saat. Okey. So pengiraan ni, yang ni 1 markah dan jawapan akhir adalah 1 markah. 2 markah Boleh? Setakat ni ada soalan? Ada soalan? Okey, kita pergi soalan kedua. Kalau ada soalan tulis kat ruang komen Nanti saya akan cuba jawab walaupun sedikit lambat Baik, kita pergi soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua dia kata hitung laju dalam meter sesaat. Ni unit ni kita tahu ni. Ni unit apa ni? Meter sesaat. Bila laju, unit dia dalam bentuk meter sesaat. Objek itu daripada O ke P. Mana O ke P? Ni O ke P. Ni. Yang ni ni O ke P. Bila laju, kita kena tahu formula. Kan? Tahu formula tak? Formula laju tahu? Formula laju sama dengan apa dia? Jarak. Ya, jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa. Okey. Saya guna pen merah Baik, tukar jap Merah ni untuk tanda okeylah. Dia tukar pen biru jap Macam mana tukar pen biru? Okey, tukar jap. Pen biru lah. Okey. Jarak bahagi masa. Okey. Berapa jarak? Jarak nak mana nak ambil? Kita tengoklah. Oleh kerana dalam soalan ni, sebab tu saya kata dalam soalan biasanya kalau ada yang ni clue tau, clue. Sebab itu kita highlightkan clue supaya kita tidak tersasar kita punya jawapan. Okey. Jadi dalam soalan ni kita highlightkan O ke P je lah. Jadi ni O ke P sini.
Ni O ke P tadi, yang merah sana ni O ke P. Ni je kita akan kira. Jadi jarak dia setakat P ni adalah 25. Jadi kita akan ambil 25. Masa dia masa dia setakat P tu adalah 30. Jadi 25 bahagi dengan 30. Berapa? Cuba kira. Berapa dapat? Boleh tak kita kecil kan? Boleh tak? Soalan dia boleh tak kita kecil kan? Boleh kan? CV5. Cuba kecil kan berapa? Okey. Kalau kita kecilkan dapat apa dah? Bahagi dengan 5 kan? Kalau kita bagi 5 kita akan dapat 5/6, betul tak? 5/6 kan? Ataupun kalau awak bunda kan? Boleh tak? Sekejap saya cuba tengok kalkulator sekejap. Mana kalkulator kalkulator tolak di sana. Okay. Okey, kalkulator 5 bahagi 6. 5 bahagi 6. Kena kira ni. Mana ABC tu lama. Bagi 6. Ni bagi 6. Macam mana nak tukar kepada ni? Ni dia. Jadi kalau kita dalam perpuluhan kita dapat 0.8333 tu kan. Sama ada awak boleh tulis 5/6 ataupun awak bundakan dalam bentuk perpuluhan lah. Kalau nak perpuluhan kita boleh tulis macam ni. Okey. Kalau nak tulis dalam perpuluhan lah. Jadi kita tulis 0.83. Okey. Unit dia adalah meter sesaat. Okey. Sama ada nak tulis pecahan ataupun dalam bentuk perpuluhan. Boleh. Okey. So, formula ni nilai 25/30 kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir kita akan dapat ni salah satu Jangan tulis sampai 2 pula. Pilih salah satu je. Awak nak pilih dalam bentuk perpuluhan ataupun dalam pecahan. Pilih satu saja Jadi kalau jawapan akhir ni betul, kita akan dapat satu lagi markah. Okey, 2 markah Boleh setakat ni? Okey. Abang Auza pun online tengok 0.83 betul Abang Auza. Okey. Baik. Kita teruskan soalan yang ketiga, soalan C Kalau ada masalah nanti boleh tulis di ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba tengok. Saya harap tak terlepas. Setakat ni 27 orang yang online secara live ni. Okey, soalan yang ketiga insyaAllah. Okey, soalan C. Cari jarak dalam M, dalam meter lah, yang dilalui oleh objek itu dalam 30 saat terakhir. Okey, kat sini selalu saya tengok ramai pelajar yang silap ambil nilai. Kenapa dia silap ambil nilai? Sebab dia, sekejap saya guna pen biru balik. Alamak. Aduh, kuning mana? Sebab apa? Highlighter pen. Dia terkeliru ataupun dia terlupa yang ni adalah 30 saat terakhir. Jadi 30 saat terakhir adalah di mana? Okey. Di sini kan. Ni Ni dah 30 saat terakhir. Sebab ramai pelajar dia ingat 30, dia ambil yang ni depan. Yang ini adalah 30 saat terawal. Terawal. Bukan terakhir yang belakang. Jadi jangan keliru.
Lepas tu ada pelajar kata dia tak jumpa mana 30 saat terakhir. Okey ni 30 saat terakhir cuba tengok. Nilai maksimum dia 90 kan. 90 ni kalau tolak dengan 60 apa? 90 tolak dengan 60 kan 30 kan. Jadi itulah maksud dia 30 saat terakhir tu. Faham? Jadi jangan keliru. Pastikan highlight dulu dia punya keywords tu Keywords dalam soalan tu dia nak tengok yang mana. Dia nak kita jawab yang mana? 30 saat terakhir ke ataupun yang terawal? Sebab ada soalan yang dia nak yang terawal. Ada nak yang terakhir. Jadi kena pastikan tu. Walaupun dekat dalam soalan tu kat sini kita tak nampak 30 tu. Tapi sebenarnya kita tolak. Kan? 90 tolak 60 30. Jadi dekat sinilah 30 yang terakhir tu. Okey. Boleh Boleh? Jadi sekarang okey saya padam sikit ada ni saya padam sikit. Okey. Sekarang dia nak jarak kan? Jarak kan? Ni jarak kan? Jarak So jarak ni 30 saat terakhir. Ni 30 saat terakhir ni kawasan ni lah. Sini sampai sini kan. Oleh kerana dia nak jarak, so jarak kita ambil yang bacaan di sini lah pada paksi Y. Ni 25 sini kan. Sini 25, sini adalah 36. So jarak dia adalah jarak jarak macam mana jarak? Kita ambil yang besar kan, tolak yang kecil. 36 tolak dengan 25. Kita akan dapat berapa? Cuba kira. Ya, 11 kan? 11. 11. Apa unit dia? Unit. Apakah unitnya? Jarak. Meter lah kan? Sebab dalam ni dia bagi meter kan? Jangan tulis km pula Kalau awak tulis 11 km, habis. Salah. Sebab dah terang-terang kat situ dia bagi dalam bentuk meter. Jadi kita ikutlah meter. Okey, 11 meter. Okey. So markah yang pertama adalah dekat pengiraan ni, jalan kerja kita ni 36 tolak 25 ni satu markah. Dan jawapan yang kedua adalah 11 meter, markah yang kedua. So total ada 6 markah A sampai C. Okey, boleh buat setakat ni. Tu je lah. Tapi ini bukanlah soalan kebat. Ini masih lagi dalam dikatakan soalan direct, soalan biasa. Soalan kebat, kalau awak tengok yang trend terkini dia bagi rajah tu sikit je, permulaan je, lepas tu awak kena sambung graf tu. Kita kena buat graf tu. Tu antara soalan kebat lah. Okey, tapi bagi saya macam mana soalan sekalipun, kalau awak faham konsep asas dia, insya-Allah awak boleh buat meskipun ianya soalan kebat. Baik, setakat ni ada soalan? Okey. Kita teruskan soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua Baik, soalan kedua. Bagi siapa yang tertinggal, terdapat ikuti live, jangan risau. InsyaAllah saya akan saya save video ni, insyaAllah. Nanti saya akan share lah. Saya akan upload dekat YouTube dulu. Lepas tu saya share lah dengan para pelajar sekalian. Hazirah, Ustaz kalau tak letak meter tu tak salah ke? Okey, unit unit ni biasanya kalau awak tak letak tak ada masalah. Kalau kita letak 11 sahaja pun tetap betul. Dapat makan juga, insya-Allah. Jangan risau. Okey, yang saya bimbang adalah pelajar letak unit yang salah. 11 km contohnya, ataupun 11 kilogram contohlah kan, tersalah kan. Tapi mengikut budi bicara pemeriksa, kalau dia terima, insya-Allah terimalah. Biasanya yang penting jawapan akhir tu 11. Okey, macam ni kan, 11 kan. Okey biasanya unit tu kita abaikanlah. InsyaAllah, mudah-mudahan Ada lagi soalan lain? Okey, baik, kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Soalan kedua ni ada sedikit susah lah. Ini yang fobia ni. Sebab apa fobia? Sebab dia ada. Sebab apa fobia? Sebab ni. Ni sekejap saya buka pen Kenapa fobia? Sebab
ada huruf V ni. Yang ni kebanyakan pelajar fobia, tak boleh buat. Okey, biasanya soalan A dengan B tu dia boleh buat lah. Soalan C tak boleh buat. Ada yang biarkan kosong, ada yang dia buat separuh, dia dah jam, dia dapat jawapan negatif, dia terus tinggal lah. Okey, kena ingat kita untuk dalam situasi macam ni, kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan luas di bawah graf. Luas di bawah graf tu maksudnya apa? Okey, luas di bawah graf tu kita kena menggunakan formula. Bentuk segi empat, ada yang bentuk trapezium, kena tahu formula luas trapezium, luas segitiga, kan, luas segi empat sebagainya lah. Jadi komponen-komponen tu kita kena tahu. Dia akan bantu kita untuk menjawab soalan yang macam ni. Okey, cuma apa saya nak pesankan sebelum kita jawab soalan ni, kita kena banyak buat latihan. Kalau kita banyak buat latihan, kita akan terbiasa dengan situasi-situasi yang macam ni. Okey, kalau awak hanya buat sekali dua, lepas tu awak tinggal lama, agak sukar lah, sebab nanti awak akan lupa macam mana nak buat. Kena ingat dalam SPM masa tu dia terhad. 2 jam 30 minit untuk kertas 2 sebenarnya sangat tidak cukup. Okey, yalah, kadang-kadang soalan kebak kan nak fikir lagi kan. Jadi bila soalan macam ni, bila kita dah biasa buat, insya-Allah dia akan bantu kita melancarkan segi masa lah. Okey, sebab itu kena, bila kita buat latihan, kita kena set dengan masa. Dalam contohnya macam soalan macam ni, kita jangan sampai setengah jam buat. Kan, kalau soalan macam ni awak buat setengah jam, banyaklah masa kita ini kan. Kita akan kesemukan masa. Maksudnya. Kan? Jadi kita kena banyakkan latihan. Bila kita buat latihan tu, kita kena set dengan masa. Baru kita dapat dia punya momentum tu lebih baik lah. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Tengok sekejap ada soalan tak? Apa tu? Okey, baik. Tak ada soalan. Baik, kita pergi yang soalan pertama. Rajah 2, soalan kedua. Soalan kedua. Ke soalan pertama, soalan kedua. Soalan kedua, rajah 2 menunjukkan graf laju masa. Tadi soalan pertama graf jarak masa kan. Sekarang kita tengok graf laju masa. Bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh masa 35 saat. Okey. So untuk mengelakkan kekeliruan, 35 saat ini adalah yang maksimum kat sini lah. Ni 35 kan. Ni 35 ni. Ni maksimum masa dia 35 lah. Maksimum masa dia 35 saat. Okey. Cuma laju tu lah. Laju tu dekat sini V kan. Okey. Baik, kita pergi soalan yang pertama. Tapi dia bagi tahu sini jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu adalah 1050 meter. Okey. Semua keyword ni kalau boleh di-highlightkan supaya kita tidak tertinggal. Sebab ni kena ingat ni. Setiap keywords memang ada kegunaan dia. Dia takkan bagi nombor sesuka hati tak ada kegunaan. Mesti ada kegunaan. Sebab itu keywords, contohnya macam nombor lah, penting untuk kita highlightkan supaya kita tahu dalam pengiraan kita tu, dalam jalan kerja kita ada keyword yang kita masukkan. Okey, supaya kita tak tertinggal lah. Okey, kita pergi soalan yang pertama. Okey, jumlah jarak dilalui oleh zarah itu ialah 1050 meter. Okey. Cari purata laju. Purata laju dalam meter saat zarah itu dalam tempoh 35 saat. Purata laju. Apakah formula purata laju? Ingat. Okey. Jangan lupa Purata laju adalah jumlah jarak. Jumlah jarak. Berapa total jarak tu dibahagikan dengan jumlah masa. Okey. Okey, dalam graf pada graf itu berapakah jumlah jarak dia? Jumlah jarak dia adalah mana jumlah jarak? Adakah jumlah jarak dia V? Jumlah jarak dia V ke? Bukan kan? Ini laju jangan salah baca graf Ini laju. Jadi jumlah jarak kat mana? Ni lah dia bagi ni. Jumlah jarak 1050. Tu jumlah jarak. Okey, jadi 1050 bahagi dengan masa dia berapa? Masa dia 35. Jadi 35 saat. Okey, cuba kira berapa? 1050 bagi 35.
Ya, berapa? Ya, 30. 30 meter sesaat. Okey. Double check Kalau mungkin saya tersilap kira ke, awak bagi tahu lah. Kan? Okey. Boleh So jawapan dia 30 meter sesaat. Okey. Kalau tak tulis unit pun tak apa. Tulis 30 pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Markah macam mana markah? Yang ni satu markah, yang ni satu markah. Okey, dua markah. Boleh? Okey Ada soalan? Baik, kita pergi yang seterusnya, soalan yang kedua. Soalan B, soalan 2B. Okey. Hitung kadar perubahan laju dalam meter saat bagi zarah itu dalam 10 saat yang terakhir. Okey, sekali lagi keyword je kena tahu ni. Ni. 10 saat terakhir kat mana? Sepuluh saat yang terakhir. Sinilah kan. Okey, kita check lah. Betul tak? 35 ni tolak dengan 25. Kan? So 35 tolak dengan 25 kita dapat 10. Itulah maksud dia 10 saat terakhir tu. Jadi kita fokus kat sini je lah. Fokus kat sini je, segitiga ni. Ni kan. Okey. Bila sebut kadar perubahan laju, formula dia apa? Okey, sebelum tu. Ni nak bagi ingat kadar perubahan, alamak, dekat banget. Okey, kadar perubahan besar tulisan ni. Saya tak tahu macam mana nak kecil Okey, kadar perubahan laju biasanya kita sebut sebagai, juga disebut sebagai pecutan. Pecutan. Okey. Formula dia adalah apa formula dia? Siapa tahu formula dia? Formula dia adalah, ya betul, laju akhir. Laju akhir tolak laju awal. Okey. So yang kadar perubahan laju ni hanya ada pada graf laju masa. Dia tak ada pada graf jarak masa. Okey. So ni bahagi dengan masa kan. Masa yang diambil. Masa lah. Okey. Dekat sini. Okey, saya guna pen warna lain je pula. Tengok ni. Ni kan? Ni. Ni. Yang mana satu laju awal, yang mana satu laju akhir? Laju akhir yang mana? Yang ni. Yang ni laju akhir. Akhir Ni laju akhir. Yang ni laju awal. Boleh? Dia bergantung kepada situasi lah. Okey. Kalau yang ni, garisan ni, sebab garisan ni kan. Garisan ni. Yang ni, yang depan ni, ini laju akhir ni. Kacau pula benda ni. Yang ni laju akhir. Mana? Ini laju akhir. Ini laju awal. Okey. Dia beza ni. Yang ni akhir, yang ni awal. Okey. Dia tengok pada garisan lah. Jangan keliru. So garisan yang di hujung depan tu adalah laju akhir, yang pangkal adalah laju awal. Okey. So persoalan dia sekarang ni adalah kat sini. Berapa dia punya nilai tu? Nilai ni. Nilai kat sini berapa ni? 35 ke? Adakah 35? Laju akhir. Laju kan? Sini. Ni graf tu turun sini kan? Apa ni? Okey. So kat sini, dekat paras sini, laju akhir dia adalah kosong lah.
sebab dia dah sampai ke bawah, paras menyentuh paksi X. Jadi nilai dia kosong. Okey, sekejap saya padam ni bagi mungkin awak tak nampak. Ni. Okey, kenapa kosong? Sebab garisan ni dia kan, dia dah sampai sini kan. Kenapa je macam ni? Ni, sini. Dia sampai sini, dia dah menyentuh paksi X. Jadi nilai dia kosong lah. Sebab tu kosong tu laju akhir. Manakala laju awal, sini paras dia apa? Paras dia 25. So, kosong tolak 25. Nampak? Okey. Bahagi dengan masa. Berapa masa dia? Tempoh sini. Sini ke sini berapa masa dia? 10? Jadi taklah 10. Jadi kita akan dapat negatif 25. Sorry. Negatif 25 bahagi dengan 10. Okey. Apa jawapan dia? Cuba kira. Sama dengan negatif 2.5 meter. Astagfirullahalazim. Lari pula dia. Meter sesaat. Okey? Boleh? Ada yang tanya? So yang ni satu markah. Ni markah kedua Negatif 2.5. Dan kena ingat, ini satu lagi petua yang kena ingat ni. Masa bila negatif? Logik tak? Okey, kalau awak tengok graf ni kan, garisan ni yang sebab kita fokus yang ni kan. Sebab kita fokus ni kan, 10 saat terakhir yang ni lah kita fokus ni. Yang ni. Garisan tu menurun. Bila dia menurun, dia dipanggil nyah pejutan. Okey? Sebab itu dia negatif. Kalau dia meningkat macam ni kan, macam graf ni kan, macam ni kan, yang ni positif, mesti nilai dia positif. Okey, tapi kalau graf tu menurun, dia akan jadi negatif. Biasanya kalau kita belajar dalam bab garis lurus, okey, garis lurus kalau garisan tu kecenderungan dia condong macam ni, kita punya kecenderungan kita adalah nilai dia positif kan. Kalau kecenderungan tu garisan dia condong macam ni, nilai kecenderungan dia ataupun nilai M dia adalah negatif. Okey. Jadi bila kita jawab soalan ni, kita dapat negatif. So betul lah, logik lah. Sebab memang garisan pun menurun. Dia nyah pejutan. Nyah pejutan maksudnya dia makin perlahan. Okey? Boleh? Sebab ada pelajar yang saya tengok dia tulis jawapan dia positif. Kalau positif salah lah. Okey? Dia logik graf tu bila garisan tu menurun, jawapan kita adalah negatif. Kalau garisan tu menegak, menaik, jawapan kita adalah positif. Okey? Ada soalan? Afifah, kalau jawapan dalam pecahan, kalau jawapan dalam pecahan boleh, tak ada masalah. Boleh dalam pecahan boleh, tak ada masalah. Okey? Terima kasih Cikgu Romi. Sifu. Alhamdulillah, berjaya juga buat Ini pun budak yang suruh buat live kat FB ni kan. Kita ni barulah nak belajar kan buat. Okey. Baik, kita teruskan soalan yang terakhir, soalan C. Mana pun hilang pula dia ni. Okey, soalan C. Okey, soalan C. Hitung nilai V. Okey, yang kat sini lah kita akan mengaplikasikan kemahiran luas di bawah graf. Okey. Baik, sebelum kita bermula, kita kena ingat orang kata luas bagi bentuk-bentuk macam segi empat, segi tiga kan, trapezium, itu kena ingat lah. Okay, dalam rajah ni, okey, dia nak tengok kan, cari nilai V ni kan. Siapa yang jawab? Okey, V Jadi nilai V ni tak tahu kan. Jadi kita kena guna kaedah luas di bawah graf.
Okey, saya pecahkan ataupun saya labelkan. Kalau tengok sini ada bentuk-bentuk kan. Ni bentuk segi empat. Saya labelkan sebagai A. A ni bentuk apa? Segi empat Okey. Yang ni segi empat juga. Saya labelkan sebagai B. Yang ni segitiga. Saya label sebagai C. Yang ni segitiga. Saya label sebagai C. Okey. Jadi ada 4 bentuk yang kita boleh pecahkan. Okay. Jadi langkah pertama. Okey. Kita nak kira sini luas kawasan A akan tambah luas kawasan B tambah luas kawasan C tambah luas kawasan D bersamaan dengan jumlah jarak yang dibagi tadi. Berapa tadi dia bagi mula? 1050. Apa tu? Ustaz, kalau pemudahkan pecahan tu boleh ke? Kalau pemudah lagi bagus. Memang perlu dipermudahkan. Okey. Kalau boleh dipermudahkan, kita permudahkan Lagi soalan lain? Okey. Kita teruskan Okey. Jadi untuk membantu pelajar yang mungkin keliru, jadi lebih baik awak labelkan bentuk-bentuk tu supaya kita dapat kira satu persatu. Okey, jadi luas A tadi ni luas segi empat kan? Luas segi empat adalah panjang kali dengan lebar. Okey. Okey, yang ni tambah B berapa B? B juga adalah bentuk dia segi empat, panjang kali lebar juga formula dia. Okey. C ni bentuk apa ni? Segitiga. Segitiga formula dia apa? Formula luas 1/2 darab dengan tapak kan? Base darab dengan tinggi. Boleh? Tu luas segitiga tu. Tambah D pun sama lah. Mana D? Alamak, lupa pula. Sorry Ni D ni D bukan C ni D Okey. Jadi luas D pun sama lah. Luas D pun segitiga kan? Jadi 1/2 darab dengan base darab dengan height tinggi dia. Sama dengan 1050. Okey. Sekarang bila kita dah senaraikan formula, baru kita masukkan nilai. Masukkan nilai dia. Okey, kita buat satu Okey, untuk yang A ni adalah berapa panjang dia? Panjang dia berapa ni? Panjang. Ni. Berapa ni? 10 kan? Kita pun ambil ni boleh tak? Panjang. Ni panjang ni panjang. 25 kan? So 25 darab dengan lebar dia adalah 10. Okey. Tambah dengan B pula. Berapa dia punya panjang? 25 kali dengan dia punya lebar. 25 tolak 10. Ni lebar ni. 25 tolak 10 apa? 15. Boleh Untuk B ni, yang B ni kan, B ni ni panjang dia ni, panjang sini adalah 25. Daripada sini kan 25. Lepas tu dia punya lebar dia 25 tolak 10 dapat sini 10 kan. Dapat 15. 25 tolak 10 dapat 15. So dapat 15 sini. Boleh Tambah. Okey, untuk formula bagi segitiga yang C tu. 1/2 darab dengan berapa tapak tu? Daripada sini ke sini berapa ni? 25 tolak 10 kan? Dapatlah 15. 15 Lepas tu darab dengan tinggi dia. Tinggi dia ni. Ni tinggi dia. Di sini apa ni? Tinggi dia tak tahu kan? V kan? Kat sini lah kita akan tulis macam ni. Kurungan V tolak 25. Sebab tinggi tak tahu. Jadi kita ambil lah sini V, bawah dia sini 25 kan? Base bawah dia 25 sini. Jadi V tolak 25. Okey, untuk panjang ni, untuk tinggi ni. V tolak 25. Okey. Kenapa 25? Sebab ni kan paras segitiga ni sampai sini je kan? Paras segitiga sampai sini je. So 25 lah paras dia. Sebab tu V tolak 25. Kenapa kena V tolak 25? Sebab nilai V tu tak tahu. Kalau V tu tahu, senang kita ambil nilai kan. Sebabkan nilai V tak tahu, jadi kita kena ambil lah V tolak 25. Bukan 25 tolak V. Okey. Boleh Untuk C. Kemudian untuk D pula panjang Boleh muat ni Saya buat bawah boleh tak? Tak muat Saya tambah bawah Tambah. Okey.
Formula bagi D sini 1/2 darab dengan tapak dia berapa tapak dia. Ni 35 tolak 25 berapa? 10. 10. Darab dengan tinggi dia berapa tinggi dia ni? 25. Paras ni 25 kan? So dapat 25 ni 25. Okey, selesai untuk sebelah kiri. Sebelah kanan tadi macam biasa, stay 1050. Boleh? Setakat ni boleh Boleh ikut Ada soalan tak? Okey, baik. Kita teruskan. Okey, bila kita dah senaraikan, baru kita kena kira. Kira tu sabar-sabar, jangan cepat sangat nak kira kan. Satu-satu kita buat. Okey. Kita kira ni dulu. Ni apa ni? Alamak. Dah terima kasih pula dah. Okey. Okey, 25 kali 10 berapa? 250. 250. Lepas tu 25 kali 15 berapa? Berapa? 375. Betul tak? Okey. Tambah saya kira yang boleh kira dulu lah. Yang macam ni ada ni biar dulu. Kau jawab ni pening ke tidak? Boleh Saya kira ni dulu. Saya kira ni dulu Yang ni kita boleh kira terus kan? 2 1 2 sini 5 betul tak? Memudahkan. 5 kali 25 apa? 5 kali 25 100 125. Okey, ini untuk yang ni. Sekarang yang ni okey. Saya buat bawah Aku takut tak cukup tak muat tempat dia. Sini awak boleh ikut. Tambah. Okey So kalau pecahan macam ni, perhatikan ada 2 kat bawah ni kan. So 15 ni dengan V tolak 25 ni kita boleh darabkan dia letak di atas. Letak atas. Jadi kita akan dapat 15 V. 15 ni darab dengan V kan. 15 ni darab dengan V dapat 15 V 15 V. Lepas tu tolak kan. Ni tolak kan. Tolak 15 kali dengan 25. Berapa dapat? 15 kali 25 berapa? 375. Ni 2 ni kita buat sekali je. Perduk. Alamak. Cantik padam semut dah. 15. Okey. Per dengan 2. Barulah kat sini kita buat sama dengan 1050. Boleh? Ini ni. Kalau kita buat kurungan kita buat kurungan sikit bagi tak keliruan, confuse ini kan. Okey Sekali lagi bagi mungkin yang tak dapat tadi tu. Macam ni. Saya buat kat atas sikit. Macam ni. Macam ni. Dia kalau pecahan 1/2 ni kan. Darab dengan 15. Okey, darab dengan V tolak 25 kan. So yang ni 15 dengan V25 ni kita boleh darab terus. Lepas tu letak kat atas. Sebab semua nombor ni kalau darab dengan 1 dapat nombor tu balik. Sebab itu kita boleh terus darab lah. Macam ni kita darab kan. Darab dah siap. 15 kali V kan 15 V. Lepas tu 15 kali 25 dapat negatif apa tadi? 375 kan. 15 kali 25 dapat negatif 375. So nilai 15 V tolak 375 tu kita boleh terus letak ke atas. Bawah tu tulis sekali je 2. Ni kemahiran pecahan boleh. So 2 tu letak bawah terus. Buat garis panjang sekali je. Okey? Boleh. So langkah seterusnya tadi yang ni selesaikan ni dulu. Berapa ni? Cuba kira. Berapa? Malah nak guna kalkulator tu lah. Terkira sini lah. Okey, so 250 tambah dengan 375 tambah dengan 125. Berapa dapat? 750. So kita dapat sini 750.
Okey. Tambah 15B tolak 375 per dengan 2 sama dengan 1050. So, angka seterusnya adalah 750 tu, oleh kerana dia nombor bulat, dia tak ada pecahan. Okey. Kita pindahkan dulu. Jangan pindahkan dua. Ramai yang akan buat dia pindahkan dua dulu. Yang ni tak boleh pindah Saya bagi tahu penegasan sekali lagi. Yang dua ni tak boleh dipindahkan ke sebelah kanan jadi darab sebab ada terikat dengan tambah ni. Okey. Jadi kena selesaikan nombor bulat terlebih dahulu. Okey. Dalam kes ni sebelah kiri kita ada 750. 750 tu nombor bulat. Jadi nombor bulat tu kena pindahkan dulu. Okey. Dah selesai tu nanti, tak ada lagi nombor bulat di sebelah kiri, baru kita boleh pindahkan dua. Boleh Mana nak tulis ni? Orang tak cukup lagi. So, kita pindahkan. Cuba korang buat. Kita tengah fikir mana nak letak nilai tak muat ni. Boleh tak buat? Saya buat kat atas Mana atas ni jap. Tak muat terpaksa lah pandang yang atas. Jadi berarti 1050. Okey. So 750 ni pindahkan dia ke sebelah kanan, jadi apa? Negatif kan. So sini kita akan tinggal 15B tolak 375 per dengan 2, sebelah kanan akan jadi 105 tolak 750. 1050 tolak dengan 750. Sebab tadi sebelah 750 tu sebelah kiri positif, bila pindah ke sebelah kanan jadi negatif. So kita akan dapat apa tu? Alamak, penuh ni. Okey Sini kita akan dapat tadi. Mana nak tulis ni? Penuh pula. Okey, kejap. So kita akan dapat tadi sini 15B tolak 375 per dengan 2, sebelah kanan dia akan jadi apa tu? 1050 tolak 750. Dapat 300. Ya betul, 300. Okey. Sekarang barulah boleh pindahkan dua tu. Dua tu pindah ke kanan jadi darab. Mana pula aku nak tulis ni? Sini pula sekejap Saya tukar pen bagi orang tak keliru Nanti boleh salin balik elok kat kertas. Alamak. Tak nampak dah pula padam ni tak cukup ruang dah. Padam jap. Okey. So yang sebelah kiri tinggal 15V tolak 375. Sebelah kanan oleh kerana 2 tu dah bawa naik atas darab dengan 300 dapat 600. Okey, boleh kan? Okey. So sekarang ni tinggalkan 15V sebelah kiri, sebelah kanan 600 akan menerima tetamu baru iaitu 375. 375 tu sebelah kiri negatif, bila pindah jadi positif. So dia akan tambah kan? Dia akan tambah sini, tambah 375. Berapa 600 tambah 375? 15V sebelah kiri, sebelah kanan 600 tambah 375, kita akan dapat 900. Ya, 975. Betul Okey, lepas tu last sekali apa nak buat ni? Tinggalkan V seorang-seorang kat sini. 975 bahagi dengan 15. Maka V kita dapat apa? Cuba kira apa? 975 bahagi dengan 15 dapat 65. So kita punya V adalah 65. Okey. V ni tak ada unit. Okey, kita letak V macam tu je, 65. Okey, boleh. So markah dia 2. Okey. Markah pertama, apabila awak berjaya ni, statement ni. Ni. Bila awak berjaya masukkan semua nilai ni ikut formula tu kan. Dapat tu markah. Dan markah yang kedua ialah nilai V sama dengan 65. Okey, boleh. Macam setakat ni boleh Jadi bagi siapa yang mungkin agak masih lagi keliru, awak cuba nanti review balik video ni. Nanti saya akan cuba upload dekat YouTube. Lepas tu kita akan share dekat grup WhatsApp.
Jadi awak boleh tengoklah. Tengok semula, tengok berulang kali dan cuba buat. InsyaAllah awak boleh buat nanti. InsyaAllah Jadi rasanya kita ada tanya tak sebelum kita berakhir? Setakat tu je kita bincang untuk malam ni. Kalau ada soalan nanti boleh tanya. Okey. Okey, jadi saya harap apa nama YouTube Ustaz? Jadi Kang nanti saya bagi tahu. Okey, saya punya channel tu ni nak bagi tahulah. Mana punya channel ni? Ni. Zafran Zafran apa nama YouTube ni. Saya punya channel Cikgu Azmi Tube. Okey. Carilah dekat YouTube tu Cikgu Azmi Tube, nanti subscribe. Nanti kalau ada video akan datang nanti boleh automatik nampak dia punya update lah. Okey, so setakat ni saja untuk kita punya perbincangan. Diharapkan dapat membantu anda lebih confident menghadapi peperiksaan SPM. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah di lain sesi. Kita akan bincang dan mengupas lagi topik-topik lain dalam Ketah 2. Mudah-mudahan dapat bantu anda meskipun kita dalam keadaan tempoh PKP, dan insya-Allah kita akan kembali ke sekolah untuk Form 5. Mudah-mudahan dipermudahkan. Okey, dan harap anda semua kekal tenang, tetap bersemangat untuk teruskan pelajaran walaupun belajar di rumah. Okey, sekian dulu. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.